Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada mulanya saya akan mengenalkan diri saya. Saya Muhammad Syahid Aiman bin Muhammad Safri daripada kelas IC 2201A. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai tugasan pertama saya dan artikel review yang telah saya buat sebelum ini. Tajuk bagi tugasan pertama saya iaitu tugasan cara berkumpulan yang bertajuk Alamat Akhirat Menurut Agama Dunia. Saya dan kumpulan saya memilih untuk membincangkan mengenai agama Jepun iaitu agama Shintoism. Perkara ini dikaitkan dengan 3 perkara iaitu syurga, neraka dan alam kematian. Tugasan secara berkumpulan ini dibahagikan kepada 3 orang dan saya mengolahkan mengenai syurga bagi agama Shintoism. Seperti yang kita tahu, di dunia ini banyak agama ataupun kepercayaan yang wujud. Agama yang paling besar yang biasa orang kenal sudah semestinya agama Islam, agama Buddha dan agama Kristian. Mesti jarang yang orang ambil tahu tentang agama bagi masyarakat Jepun, kan? Untuk permulaan ini, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai apa itu agama Shintoism. Agama Shintoism ini adalah agama utama bagi masyarakat Jepun yang menganggap agama ini adalah agama asli bagi masyarakat mereka. Para cendekiawan menggelar penganut agama ini sebagai Shintois, walaupun penganut agama ini jarang menggunakan gelaran ini terhadap diri mereka. Shinto merupakan perkataan majmuk bagi perkataan Shin dan perkataan To. Perkataan Shin ini bermaksud roh ataupun dewa, manakala To bermaksud jalan. So, gabungan dua perkataan ini bermaksud jalan roh ataupun jalan dewa. Agama Shinto ini merupakan gabungan daripada agama Buddha, amalan tradisi masyarakat Jepun dan juga ajaran Confucius dan ajaran Tao. Simbol bagi agama Shinto ini adalah seperti pintu gerbang yang besar yang dipanggil sebagai Tori. Pintu ini dianggap sebagai pintu ke alam suci. So, seterusnya saya akan meneruskan mengenai apa yang telah saya dapat telah menyiapkan tugasan pertama saya ni. Tajuk individu bagi tugasan pertama ini adalah syurga agama Shintoism. Kebanyakan agama di dunia ini mempercayai kewujudan syurga. Macam agama Shinto ini mempercayai kewujudan syurga juga. Perkara ini boleh dirujuk di kitab mereka iaitu kitab Kojiki yang mengatakan pada mulanya wujud 5 dewa yang tinggal di syurga yang secara berasingan. Menurut kitab Kojiki ini juga, ianya mengandungi kisah kewujudan pelbagai dewa yang mempunyai banyak nama. Bagi masyarakat Jepun, kami diistilahkan sebagai dewa ataupun Tuhan oleh mereka. Setiap kami mempunyai ciri-ciri dan tujuan ataupun tugasan mereka tersendiri. Setiap kami merupakan penjaga bagi sesuatu objek ataupun sesuatu fenomena. Seperti contohnya, mereka ada kami air, kami angin, kami api, kami gunung, kami lumpur dan macam-macam lagi lah. Apa yang tertulis di dalam kitab Kojiki ini juga mengatakan terdapat 4 dewa yang tergolong antara dewa-dewa yang pertama wujud. Namun kewujudan mereka adalah hanya untuk mewujudkan dewa-dewa yang berikutnya yang mempunyai tugasan yang lebih besar. Kalau semua nak tahu, ada juga gelaran untuk ibu bapa dewa-dewa tersebut iaitu Ame Yudzuru Hi Ame no Sagiri Kuni Yudzuru Suki Kuni no Sagiri.
Bagi agama Islam, sudah pasti percaya kepada kewujudan satu Tuhan dan tidak mempunyai jantina. Akan tetapi bagi dewa-dewa, bagi Shintoism, mereka mempunyai banyak dewa yang pelbagai nama dan jantina mereka tidak dapat diketahui. Menurut kitab Kojiki juga, gelaran yang diberikan kepada 5 generasi dewa atau kami yang tinggal di syurga ataupun di dunia ialah Takama no Para. Dan baiklah, untuk bentuk kewujudan pula, dewa ataupun kami tidak boleh dilihat melalui panca indera. Selepas 5 generasi berikutnya, wujud pula 7 generasi kami yang selepas mereka seperti senarai tersebut. Saya mengenal pasti jantina dewa-dewi tersebut berdasarkan terjemahan oleh pengkaji-pengkaji terhadap kitab Kojiki tersebut. Dan apa yang menarik perhatian adalah dewa di 7 generasi ini mempunyai pasangan, dan satu pasangan menunjukkan sepasang pasangan yang mewakili 7 generasi tersebut. Pasangan yang terakhir bagi 7 generasi ini adalah pasangan Dewa Izanagi no Kami dan Dewi Izanami no Kami. Dalam subtopik tingkat syurga, saya hanya dapat menceritakan mengenai penciptaan pulau yang pertama, iaitu Pulau Onogoro, ataupun diberi nama sebagai Pulau Pembekuan Sendiri. Kisah ini menceritakan tentang Dewa Izanagi no Kami dan Izanami no Kami berdiri di atas jambatan syurga sewaktu ingin menciptakan pulau tersebut. Jambatan syurga ini diterjemahkan seperti pelangi, ataupun iaitu mereka berdiri di atas pelangi sewaktu kejadian itu. Bagi subtopik nikmat-nikmat penghuni syurga, tidak dinyatakan di mana-mana rujukan ataupun artikel yang ada. So, saya akan menyentuhkan nikmat yang dewa ataupun kami ini dapat. Sudah semestinya yang kita tahu sebagai pencipta ataupun Tuhan ataupun dewa mempunyai kuasa yang tak terbatas. Seperti kami Shinto ini juga, kami mempunyai kuasa sakti yang manusia biasa tak ada. Selain itu juga ada juga menceritakan pelbagai keajaiban yang ada dekat syurga itu sendiri. Seperti tanah syurga terapung seperti minyak yang terapung di air dan bergerak seperti obor-obor. Saya akan teruskan dengan subtopik berkenaan dengan penghuni syurga bagi kepercayaan Shinto ini. Setelah kajian demi kajian, tak ada yang menceritakan tentang penghuni syurga yang pada merekanya adalah kalangan manusia. Semua rujukan banyak menceritakan tentang dewa, kisah dewa ataupun kami ketika di syurga. Part yang menarik bagi tugasan pertama ini adalah subtopik berkenaan apa perbuatan yang akan membuatkan oleh penganut agama Shinto ini untuk masuk ke dalam syurga mereka. Seperti yang kita tahu, masyarakat Jepun ini sangat mementingkan adab, kebersihan, masa dan macam-macam lagi. Apa yang mengejutkan adalah penganut agama Shinto ini percaya bahawa untuk masuk ke syurga, mereka perlu membunuh diri. Ajaran membunuh diri ini adalah ajaran yang dilakukan oleh para samurai yang telah gagal melaksanakan misinya, dan ajaran ini ianya dilakukan oleh tentera Nippon dalam melawan musuhnya dengan melanggar pesawat tempur ke arah kapal musuh. Dalam agama Shinto ini diajar bahawa pelaku yang membunuh diri ini adalah demi membela keyakinan untuk masuk ke dalam syurga. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan pembentangan saya mengenai tugasan yang kedua, iaitu artikel review. Saya akan mengolahkan artikel review ini daripada yang dibuat oleh penulis, iaitu Mufli Khatun Afrianti daripada Indonesia.
Muflihatun Afriyanti ini merupakan bekas pelajar Universitas Islam Negeri Susan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau telah terpilih untuk membuat sebuah artikel yang akan dibukukan dalam sebuah jurnal bulanan tingkat universiti mereka. Tajuk yang dikarang oleh beliau adalah Dewi Izanami dan Dewa Izanagi dalam agama Shinto Jepang, Studi Semiotik dalam filem Noragami Aragoto. Hasil karya beliau ini sangat menarik perhatian saya sebagai pengkaji dan sebagai pembaca kerana beliau mengkaitkan agama Shinto ini dengan filem animasi Jepun iaitu Noragami Aragoto. Dalam filem animasi Jepun ini ada babak yang menceritakan kisah mengenai dewa di syurga dan alam kematian seperti yang diceritakan dalam kitab Kojiki Jepun, iaitu kisah Dewa Izanagi ingin berjumpa Dewi Izanami di alam kematian. Kita juga boleh tahu perkara yang sebenar terjadi antara dua kami tersebut. Dewi Izanami meninggal kerana melahirkan Dewa Api. Perkaitan filem animasi ini boleh dilihat pada episod 8 hingga ke episod 13. Dalam industri pembuatan filem ada perubahan sewaktu dahulu, iaitu perubahan semasa zaman Raja Meiji, iaitu pada 1868 sehingga 1912, iaitu sewaktu Perang Dunia Kedua. SCAP iaitu Supreme Commander for the Allied Power yang dipimpin oleh MacArthur memperketatkan beberapa syarat dalam pengeluaran filem di Jepun. SCAP juga berkeras supaya filem yang dikeluarkan haruslah bersifat bebas dan martabatkan manusia sahaja. Antara perkara yang diperketatkan dan dilarang oleh industri filem Jepun adalah penceritaan negatif atau sisi gelap tentang masyarakat Amerika. Filem samurai Jepun adalah antara filem yang dilarang dan dikutuk oleh SCAP kerana filem itu bersifat feudalistik dan militaristik. Isu yang dibawa oleh beliau adalah berkaitan mitologi. Dewa Kuni no Toko Tachi no Kami dan Toyokumo no Kami dianggap dewa yang dilahirkan dengan sendirinya dan dalam bentuk kewujudan mereka disorokkan. Masyarakat Jepun yang menganuti agama Shintoism mempercayai dewa mereka mempunyai pelbagai bentuk. Perkara ini disokong oleh pengkaji bagi mengukuhkan pendapat mengenai dewa-dewa Jepun yang wujud dalam pelbagai bentuk seperti bentuk batu, bentuk air, bentuk tumbuhan, haiwan, manusia dan macam-macam lagi. Dalam aspek mitofisis pula, penulis membawa isu berkaitan dengan penjelmaan mitos dalam Shintoism. Konsep penyucian diri ini muncul daripada kisah setelah Dewa Izanagi berjumpa dengan Dewi Izanami di alam Yomi, iaitu alam kematian. Setelah Dewa Izanagi dapat melarikan diri dan mengunci alam Yomi itu, dia pun pergi ke sungai berdekatan Tachibana di Pulau Tsukushi untuk melakukan ritual misogi. Ritual misogi ini adalah ritual untuk menghilangkan kotoran sewaktu berada di alam Yomi yang melekat pada tubuhnya. Ritual penyucian diri ini iaitu harai, yang sekarang dipanggil sekarang adalah ritual pembersihan diri daripada benda-benda kotor ataupun benda-benda buruk. Hal ini disebabkan agama Shintoism menganggap sifat manusia pada awalnya adalah baik dan bersih. Oleh sebab itu, agama Shintoism ini dikatakan agama yang dimulakan dengan penyucian dan diakhiri dengan penyucian juga. Kekuatan yang terdapat pada artikel penulis ini adalah artikel ini banyak maklumat ataupun informasi yang berkenaan dengan sejarah kewujudan agama Shintoism
dan metodologi dewa-dewa Jepun. Seterusnya, kekuatan yang boleh dilihat pada artikel ini sebagai pengkaji. Artikel ini dibahagikan kepada beberapa bahagian, dan dalam bahagian D, artikel ini menceritakan mitologi Dewi Izanami dan Dewa Izanagi berdasarkan kitab Kojiki mengenai kisah penciptaan Pulau Onogoro sebagai pulau yang pertama. Manakala dari sudut kelemahan pula, artikel ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sangat sukar untuk dipahami. Impak kepada diri saya sebagai pengkaji ataupun sebagai pembaca untuk artikel ini adalah berkaitan artikel ini dengan filem animasi Jepun dapat membuka fikiran pengkaji dan memikirkan perkara yang ingin disampaikan di dalam artikel penulis. Hal ini kerana penggunaan yang sukar difahami dapat dibaiki dan difahami lebih lanjut setelah menonton filem animasi Jepun, iaitu filem Noragami Arogoto. Okey, itu sahaja yang dapat saya olahkan setelah membuat tugasan yang pertama dan tugasan yang kedua saya ini. Saya harap pembentangan saya ini dapat memberikan maklumat baru kepada sesiapa yang lihat video ini. Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum.